Di Herat, sebuah bandar yang terletak 800 km daripada Kabul, bersebelahan dengan Iran. Orang jual anak untuk tampung keluarga. Itu situasi yang berlaku di Afghanistan sekarang. Mereka jual anak perempuan mereka dengan harga $500, RM2,000 untuk menampung anak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita bertemu di Garasi TV untuk hari ini siaran 28 hari bulan Oktober 2021. Macam mana tuan-tuan tengok poster. Malam ni kita bersama dengan Syed Azman Syed Ali, wartawan kita yang tuan-tuan pun tahu kata dah stream kita live dari Kabul. Malam ni Allah izin macam magic, di live Kabul, dah ada depan mata. Jadi Syed Azwan datang untuk berkongsi dengan anda pengalaman selama 23 hari dia berada di atas bumi Afghanistan yang selalu kita perbualkan sebagai saudara kita yang sedang berada dalam permasalahan ekonomi, politik, pemakanan, kebuluran dan segala macamnya yang Tuan Syed akan kongsi sebentar lagi. Saya tunggu trafik share dan saya bagi tahu bagi tuan-tuan yang ingin menderma ke tabung Afghanistan, nanti akan naik nama akaun tabung Afghanistan iaitu Malaysian Muslim Volunteer Malaysia. Tuan-tuan chip in. Tapi Tuan Syed bawa beberapa barang. Rupanya dia adalah kolektor bagi Star Wars. Okey, kita ada beberapa barang ready bagi peminat Star Wars. Yang tercantik tu kalau tuan-tuan tak ambil, saya ambil adalah muffler yang ditandatangani sendiri oleh Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas dari Gaza yang Tuan Syed peroleh pada tahun 2010. Hanya ada 30 worldwide. Jadi tuan-tuan nak lock untuk tim. Lock. Jadi mana-mana barang yang ada ni, Tuan Syed akan offer bagi meraih dana perjalanannya. Sama ada dia akan pergi ke Palestin, ke Yaman yang sekarang juga dilanda kebuluran, atau kembali ke Afghanistan untuk terus saja melaporkan berita-berita daripada kacamata wartawan Malaysia dari negara-negara Islam yang berkrisis, supaya tuan-tuan dapat maklumat yang faktual daripada perspektif Malaysia. Saya tunggu angka untuk saya mula berbual dengan Tuan Syed. Share nanti bila dah cukup saya dah bagi tahu kata tuan-tuan boleh dapat ni Star Wars. Saya tak ni, tapi ini adalah Star Wars koleksi Tuan Syed. Malam ni saya lelong, saudara boleh lock. Wang ni akan digunakan bagi perjalanan kewartawanannya untuk melaporkan keadaan terkini orang Islam di Yaman yang sekarang juga sedang mengalami kebuluran. Sama ada Tuan Syed akan kembali ke Palestin untuk melaporkan keadaan terkini di Palestin, ataupun Tuan Syed akan terbang kembali ke Afghanistan untuk melaporkan kalau-kalaulah masa terdekat berarti Afghanistan telah pun berada di ambang kebuluran musim sejuk. Jadi tunggu, ini kita tak buat awal. Awal kita kekalkan disiplin ni. Termasuk ni patch, ini adalah patch yang dipakai oleh tentera Afghanistan. Saudara boleh collect ni, kolektor ni, tak ada barang ni kat sini. Saudara boleh collect kerana Tuan Syed memperolehinya daripada seorang rakan kenalan di sana. Saudara nak collect mata wang, ini adalah yang paling rare. Mata wang yang digunakan di Afghanistan pada era pendudukan Soviet Union di bawah rejim komunis. Ada tak ada dah duit ni, tapi Tuan Syed dapat sekeping. Lepas tu Tuan Syed akan tunjukkan dulu mata wang ni dan kemudian saudara boleh lock. Bila saudara lock yang ni, saudara simpan kenangan. Nanti cerita ni berkait. Ada Tuan Syed akan cerita 10 Afghani. Yang ni 20 Afghani mata wang. Dan yang ini adalah 100 Afghani. Jadi standby sebab saya bagi tahu awal supaya anda yang meminati Star Wars dan anda yang meminati koleksi mata wang, anda boleh dapat daripada koleksi yang sukar anda peroleh ataupun sebarang kenang-kenangan. Kerana anda membeli di mana wangnya yang anda beli akan digunakan bagi perjalanan Tuan Syed untuk terus membuat laporan berita-berita di negara bumi Islam yang dikrisis kepada anda semua. Tuan Syed, kita ada 500, saya rasa dah boleh mula lah. Tuan Syed cakaplah sesuatu pada penonton ni. InsyaAllah. Rasa lain pula mari dekat studio dekat berbanding dengan kita stream live daripada ni. Pertama sekali saya nak terima kasih kepada Haji Zainal. Ya, sama. Juga kepada Garasi TV sebab mengundang saya untuk balik berada di bersama-sama rakan-rakan sahabat Garasi. Saya baru balik je daripada Afghanistan kira-kira 10 hari yang lalu. Dan apabila Haji kata datang sini untuk berkongsi, saya memang sebenarnya agak berhati atas dua perkara. Pertama, Haji ZRA ni saya dah dengar lama. Namanya dah dengar lama. Tapi orangnya tak pernah kenal. Kami sama-sama dalam bidang kewartawanan. Haji ZRA tentunya orang lama lah, lagi lama, 15 tahun beza dengan saya.
Apabila Haji keluar daripada mainstream dan sekarang di garasi yang sekarang dah jadi mainstream, saya baru 2019 di hijrah. Haji dah tak ada masa itu. Sebelum tu dengan bernama dengan Berita Harian. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua pula, Garasi TV ni sebenarnya saya dah tengok dia daripada awal lagi, daripada zaman yang kamera yang dekat pesawat, yang gambar tu sehinggalah sekarang, sehinggalah jadi satu tanda aras baru dalam dunia broadcasting. Kita orang media ni sebenarnya Garasi TV ni antara the new thing yang dah set satu benda yang baru. Sebab cara Haji untuk bercakap tentang sesuatu isu dan dengan bercakap dengan orang yang diundang tu adalah santai dan jujur dan benar. Jujur dan benar ni adalah dua benda yang amat besar dalam dunia kewartawanan. Yang tu orang tak tahu. Bila kita bercakap benar, betul jujur, dia akan sampai pada hati. Itu yang menyebabkan saya rasa amat berhati berada di sini. Cuma Ji, saya nak tambah sikit boleh tak yang pasal tadi? Pertama sekali saya kena establish kat sini bahawasanya masa saya pergi ke Afghanistan tu, saya pergi dengan misi kecemasan. Dianjurkan oleh Global Peace Mission Malaysia dan dengan kerjasama Muslim Volunteer Malaysia. Saya secara peribadinya pergi atas tiket Muslim Volunteer Malaysia. Dan pada masa yang sama saya seorang wartawan. Of course ketika itu bila Tuan Syahrir Kadir kontak masa saya di Kabul, maka saya berbesar hatilah sebab nak cerita kepada rakyat Malaysia apa berlaku kat sana. Itu secara umumnya. Macam saya cakap sebelum ni, memang kita ada dua perkara kita buat. Pertama, fact finding, nak cari apa butir-butiran fakta yang berlaku di sana, nak dibawa kepada rakyat Malaysia. Lepas tu yang kedua adalah untuk menyampaikan bantuan secara langsung terus selepas Afghanistan diambil alih oleh kerajaan Taliban. Itu yang pertama. Betul, yang kedua berkenaan dengan saya sebenarnya terkejut apabila saya sampai ke sini. Saya sebenarnya saya beritahu pada Haji yang saya mungkin akan ke sana dan saya memerlukan cara untuk mencari dana sebenarnya. Dan Garasi TV dengan terbuka hati, you boleh beritahu, Haji beritahu ke saya tadi, semua benda ni boleh dilelong. Dan saya kena betulkan sedikit fakta je sebab kita orang media, fakta kita kena betul. Haji ada cakap 30 je ada. Bukan. 30 ni adalah masa 2010 tu, kami lebih kurang dalam 30-40 yang pergi pada tahun 2010 masuk pada ketika tu misi NGO pada ketika tu, saya antara yang dapat. So yang untuk tahun tu ada inilah yang ditandangi oleh Perdana Menteri Palestin pada ketika itu, Ismail Haniyeh. Tetapi selepas tu, saya nak betul-betulkan, ada lagi yang rombongan-rombongan yang setiap kali pergi, maka mereka dapat. Tapi yang pentingnya, saya simpan dengan saya dah 21 tahun kefiah ataupun mafla ni. Dia panggil apa? Tofiah? Kefiah ataupun mafla. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Mafla dalam kata Inggeris. Cuma yang ni beza dia, masa selalunya pada ketika tu siapa yang dapat berjumpa dengan Perdana Menteri Palestin ketika tu, termasuklah lepas tu ada banyak NGO yang masuk, Aman Palestin, banyaklah saya tak ingat nama, banyak. So yang mana dapat berjumpa, dia orang akan dapat ni yang ditandatangani sendiri oleh Ismail Haniyeh sebagai tanda terima kasih. Maka yang ni 21 tahun dengan saya dan ini saya rasa mungkin dah sampai masanya. Mungkin sahabat-sahabat Garasi ada yang ni, dan daripada apa yang dapat ni saya akan menampung sedikit kos, insyaAllah. Sama ada saya akan balik ke Afghanistan balik, ataupun saya mungkin akan pergi Yaman, ataupun pergi Palestin, ataupun mungkin pergi Syria. Dan ini sebahagian daripada usaha untuk menampung kos saya untuk berada di dalam misi. Itu je secara umum. Dan yang ni semua ni adalah early phase collector item. Sebab kalau saya tahu Haji cakap macam ni, saya bawa yang 20-30 tahun dulu. Dia collector Star Wars, saya baru tahu. Saya memang collector. Tuan-tuan, saya jelaskan pada tuan-tuan apabila apa itu gerakan Reporter Without Borders. Apabila wartawan-wartawan di barat merasa kecewa kerana mereka bekerja dengan institusi media yang mereka anggap editorialnya ditentukan oleh pemegang modal. Jadi wujudlah perkataan Reporter Without Borders. Tuan-tuan tahu bagaimana Reporter Without Borders berkembang di Amerika dan paling kuat sekali berkembang di United Kingdom adalah kerana wartawannya didanai oleh rakyat. Itu yang menjadikan saya rasa bila Tuan Syed datang, saya tak baru kita kena mulakan. Sebab
Apabila rakyat ingin mendengar sesuatu berita yang tidak dikawal oleh pemilik modal, macam sekarang ni, kita nak promote lebih-lebih Taliban tak boleh sebab kerajaan belum buat keputusan sama ada nak menyokong Taliban ataupun tidak. Tapi orang yang sampai di sana dah melihat kebenaran. Tapi kita tak boleh buat sebab pemegang modal mengatakan, oh kita bergantung kepada kerajaan sama ada nak menyokong atau nak menolak. Jadi berita itu ternafi dengan sendiri. Sebab tu bila Tuan Syed datang, saya tahu saya setuju. Kerana kita akan memulakan sesuatu yang Eropah telah memulakannya 20 tahun dulu. Apabila Amerika menyerang saja Baghdad, timbul rasa tidak bersetuju wartawan-wartawan yang menganggap bahawa BBC dan CNN telah melapor sesuatu yang telah menipu masyarakat barat dengan menggambarkan Iraq sebagai sebuah negara pengganas. Sejak itulah wujudnya apa yang dipanggil sebagai kewartawanan yang didanai oleh fundraising orang awam. Jadi malam ni kita mulakan sikit-sikit mengikut barang yang ada sebab kita tak rancang, tuan-tuan boleh ambil. Cuma saya nak tanya Tuan Syed, berapa angka kita capai sekarang? 1,000. Alhamdulillah. Apa yang Tuan Syed belajar tentang lapar apabila berada di Afghanistan? Baik, itu soalan yang ditunggu-tunggu. Tuan-tuan, sahabat garasi, saya memang sengaja bawa duit ni, saya bawa balik. Sebab saya memang nak kongsi ni dengan semua rakyat Malaysia. Yang saya pegang di tangan ni, kalau boleh close up, adalah 10 Afghani ataupun 10 rupi bersamaan dengan 45 sen. Ini sahabat-sahabat garasi 45 sen Malaysia kita. 45 sen duit kita. Yang juga bersamaan sekeping roti. Saya sengaja bawa balik. Dulu yang sebelum ni, dalam perkongsian sebelum ni, masa saya di Kabul, Haji tanya kan. Saya kata 10 Afghani boleh beli. Kenapa saya kata Afghanistan masih boleh bertahan? Sebab masa tu dia orang masih lagi boleh sekeping ni untuk beli sekeping roti dengan 10 Afghani. Kena ingat roti nan yang nipis. Tapi kalau nak beli roti nan yang tebal sikit, yang lebih kurang 20 Afghani. Dua-dua ni saya bawa balik. 20 Afghani ni dia lebih baru. So itu saya cakap lebih kurang dalam 2-3 minggu yang lepas. 2-3 minggu yang lepas. Tapi kalau kita tengok data yang terkini, yang dikeluarkan oleh kalau tak silap saya PBB, pada ketika tu 18.4 juta rakyat Afghanistan memerlukan bantuan asing. Tetapi angka tu dah melebihi daripada jangkaan yang terkini, lebih daripada 22 juta. Dan angka yang masih stand still sekarang, lebih 40% daripada warga Afghanistan, ada dua angka je. Ada yang menyebut lebih 35 juta, sehinggalah 40 juta. 40 juta. Asia sebut 39 juta. Tapi dia maksimum dia 45 sehingga 40 juta. Okay. Statistik kata 40% daripada jumlah sama ada 35 juta atau 40 juta itu tidak ada makanan di atas meja. Itu situasi yang ada di Afghanistan sekarang. Saya sebenarnya ada beberapa keping gambar yang saya dah share dengan Garasi TV yang betul-betul saya nak tunjukkan. Tapi mungkin lepas ni akan di-playkan. Antaranya cerita di mana 2 hari terakhir sebelum saya keluar daripada Afghanistan. Afghanistan ni, kita tengok orang miskin tu adalah biasa kan. Kalau kita pergi ke Asia Barat, Haji sendiri pernah pergi Afghanistan. Tempat-tempat seperti Syria, tempat seperti Palestin, tempat seperti Yaman. Tapi seperti yang saya cakap sebelum ni, dia ada perbezaan di Afghanistan. Saya rasa orang yang angka disebut tu memang betul, dan saya tengok dengan mata kepala sendiri yang mengutip derma, yang meminta sedekah, yang menangis simpati di jalanan tu bukan hanya budak kecil. Budak kecil minta sedekah ni adalah benda biasa. Budak kecil tepuk-tepuk pintu, tepuk-tepuk tingkap nak orang lalu kereta tu adalah biasa. Tapi yang minta sedekah ni adalah seorang lelaki, seorang ayah yang pegang anak dia untuk bersama-sama minta sedekah. Kalau perempuan pegang budak, benda biasa. Tapi kalau seorang lelaki yang kita able body, yang kita nampak dia boleh bekerja, tapi macam mana seorang boleh buat begitu? Yang terkini report The Daily Mail yang di agensi yang dikeluar hari ini, bertarikh hari ini, di Herat, sebuah bandar yang terletak 800 km daripada Kabul, bersebelahan dengan Iran. Orang jual anak untuk tampung keluarga. Itu situasi yang berlaku di Afghanistan sekarang.
Mereka jual anak perempuan mereka dengan harga $500, RM2,000 untuk menampung anak yang lain. Keratan tu ada, tapi saya baru je terbaca tadi. Saya baca je. Anda boleh pergi je ada dalam Daily Mirror. Ada di dalam tu dan ditranslate dalam bahasa oleh akhbar kita hari ini. $500 untuk jual anak. Anak tak boleh berjalan lagi. Baby. Orang tu bayar $250 upfront dulu, tunggu anak boleh berjalan baru dia ambil. Bayar lagi $250 untuk dipasangkan dengan anak dia. Mak yang jual tu dia kata saya terpaksa jual untuk menampung anak-anak yang lain. Itu lapar, itu kehidupan di Afghanistan je. Itu situasi dia. So kalau nak bercakap lapar, saya tak lapar di Afghanistan sebab saya bawa duit, kita bawa yang duit untuk kita nak makan. Orang yang mungkin ada tak lapar, tetapi berapa banyak orang yang memang dah sedia miskin sebelum krisis ekonomi berlaku. 4 bulan tak dapat gaji. Yang bekerja dengan kakitan kerajaan yang dah tak dapat gaji, itu 4 bulan lepas. Siapa yang ada simpanan lebih daripada 4 bulan? Mungkin berapa persen je kalau kita tengok dekat tempat lain, berapa orang yang ada lebih simpanan daripada 4 bulan. So maknanya angka yang 18 juta tu mungkin dah jadi lebih daripada tu. Dan sahabat Garasi kena tahu, musim sejuk dah nak masuk. And yang menyedihkan, sebelum saya keluar pada 17 September itu, selepas 23 hari di dalam, seminggu yang terakhir tu musim sejuk dah start datang. Sepatutnya musim sejuk bulan 12. Lewat. Tapi musim sejuk sekarang datang lebih awal. Salji dah mula turun di sebahagian di sebelah barat. So saya sendiri masa duduk kat sana malam suhu 8 darjah Celsius. Dan dijangkakan suhu masa musim sejuk mungkin -5, negatif lebih daripada itu lagi. Bayangkan apa yang dia orang akan hadapi nanti. Itulah keadaannya kalau Haji bertanya pasal lapar. Kelaparan. Dan sebagai individu yang sentiasa mengharapkan Taliban diiktiraf, saya personally, sama ada dia kerajaan demokrasi atau tidak, untuk masa sekarang Taliban harus diiktiraf. Walaupun Taliban digambarkan dengan pelbagai-bagai gambaran imej yang buruk. Saya menyokong Taliban bukan kerana persenjataannya, tapi saya menyokong Taliban dengan menyokong Taliban, dia boleh menjadi penyalur bagi membolehkan Afghanistan sekarang menuju kestabilan. Kita nak cerita tentang demokrasi, tentang apa kita cerita kemudian, tapi kita memerlukan Taliban sekarang bagi membolehkan Afghanistan bergerak ke depan. Cerita sikit pasal Taliban. Pasal tuan jumpa segala macam orang Taliban. Baik. Tuan berada dengan mereka, makan, minum, mereka memberi perlindungan. Apa Taliban nanti? Okey, orang tertinggi yang saya jumpa di sana, bukan saya je, saya dengan tim saya. Jumlah kami semua sekali 6 orang. 3 daripada Global Peace Mission Malaysia dan 3 daripada MBM, termasuk saya lah. 6 orang kami, orang yang paling tinggi kita jumpa adalah, namanya adalah Malawi Amir Khan Muttaqi. Menteri Luar Kerajaan sekarang. Kerajaan Emiriyah Islam Afghanistan. Dan kalau bila sebut pasal Taliban, itu adalah pemimpin-pemimpin yang kami jumpa. Kami jumpa juga ada courtesy call apabila mereka panggil. Kita ada jumpa juga dengan trade minister dia, saya lupa namanya. Dan kita juga ada berinteraksi. Maka saya sendiri pun ada berinteraksi dengan bercakap dengan pejuang-pejuang Taliban sebenarnya yang sekarang ni dah bertukar fungsi. Dulu dia orang menjadi pejuang. So sekarang dia dah jadi polis yang jaga dekat trafik, dia dah jadi tentera yang menjaga di checkpoint. So bila Haji tanya saya, apa tu Taliban? Beginilah. Haji, kita dibesarkan 20 tahun dengan naratif. Saya ingat lagi. Masa World Trade Center kena dilanggar oleh 2 jet yang yang didakwa didalangi Al-Qaeda tu, runtuh semua tu. Saya masa tu di universiti 2001, tahun akhir. Masa itulah. Sejak daripada tu sampai sekarang, apa yang kita tahu tentang Afghanistan, sebahagian besarnya adalah Taliban. Dan Taliban itu sejak daripada 20 tahun sampai sekarang, semua orang kata pengganas. Itulah naratif yang kita terima selama 20 tahun. Maka kalau kita sebut Taliban, semua orang kata pengganas. Itu sebelum 15 Ogos hari itu. Tetapi selepas 15 Ogos, selepas Amerika Syarikat keluar daripada Kabul, keluar daripada Afghanistan, atas dasar apa sekalipun, Amerika Syarikat kata dia dah capai objektif dia dah lumpuhkan Al-Qaeda, Osama bin Laden dah meninggal, semua dah tak ada, dah dibunuh semua sekali kan. Tetapi di akhirnya kita semua nak faham satu benda.
Taliban yang kita dengar 20 tahun dulu tu sebagai kumpulan pengganas yang menentang kuasa asing, yang menentang kerajaan Afghanistan ketika itu, adalah mereka yang menjadi kerajaan sekarang. Siapalah saya untuk cakap sama ada ni pengganas atau tak pengganas. Tapi saya boleh cakap apa yang saya nampak aje. Apa yang saya nampak, mereka dah bentuk satu kerajaan. Walaupun kerajaan dia masih lagi dikritik sebab tidak inklusif. Ada pemimpin Talibannya semua. Tapi yang banyak kita tak tahu, Taliban yang ada sekarang adalah Taliban yang bukan Taliban dulu. Taliban yang dah berubah, je. Kenapa saya kata gitu, je? Saya ada kongsi sebelum ni. Bila tim Malaysia sampai kat sana, dekat airport tu, ada satu terpampang signboard yang besar di airport, International Kabul Airport tu. Dia tulis kat situ, the Islamic Emirates of Afghanistan welcomes seek the peace and positive relation with the world. Kita nak menilai satu negara sebenarnya, kita punya pandang pertama pada satu negara sebenarnya pada airport dia. Bila kita sampai itu kita nak nampak. Saya masih pesimistik sebab 20 tahun kita duk tengok ni Taliban ni semua sekali kan. Tapi bila kita keluar, kita tengok sendiri, Taliban sekarang adalah Taliban yang sudah berbeza daripada dulu. Tapi ini tak bermakna saya menyokong Taliban. Saya cuma beritahu apa yang Taliban sekarang. Taliban dulu dikatakan tembak orang, bunuh ikut semua sekali. Tapi Taliban sekarang adalah sebahagian daripada kerajaan yang ada kat sana sekarang. Dia tidak diiktiraf oleh mana-mana negara sekalipun, tapi dia adalah kerajaan yang ada di sana sekarang. Dan kesimpulan sepanjang 23 hari, kesimpulan saya sebagai seorang wartawan ni, Taliban adalah realiti di sana sekarang. Mau tak mau dunia kena terima tu. Mereka adalah kerajaan sekarang. Sama ada mereka nak mengutarakan janji ke tak, nak bagi orang perempuan belajar ke tak, bagi orang perempuan kerja atau tak, dia nak merintah negara macam mana sekalipun, dia nak buat kerajaan yang inklusif, nak masukkan semua etnik ke tidak, masa akan menentukan. Tetapi Taliban adalah realiti di Afghanistan. Malah seorang individu yang saya temubual sana daripada Jemaat Islah, namanya Hamzah Hakimi, dia beritahu Afghanistan ini adalah realiti. Taliban adalah realiti di Afghanistan. To deny, dia kata to deny Taliban is to deny the Afghanistan society. Itu dia cakap kat saya. Bukan saya cakap. So dia cakap. Dia kata kalau kita tidak mengenepikan Taliban sebagai government atau kerajaan, maka dia seolah-olah mengenepikan sebahagian daripada realiti yang ada kat tu. Ini benda berat sebenarnya jika kita nak sembang ni. Tapi itulah Taliban di mata rakyat dia. Dan seperti mana kat tempat lain, ada yang suka, ada yang tak suka. Saya jumpa dua-dua je. Itulah keadaannya di sana. Taliban. Tapi dari segi keganasan dan kezaliman? Okey, daripada keganasan dan kezaliman, kalau Haji punya spesifik cakap daripada segi security, macam mana selamat tak selamat, saya masih mengekalkan saya punya pandangan yang sebelum ni. Sebab saya berada di Kabul, saya pergi ke Nangarhar, saya juga pergi ke Logar, dan tim kami ada pergi ke Mazar-e Sharif dan juga Herat. Sepanjang lebih kurang 23 hari yang saya berada di sana, so ada 3 insiden besar yang didalangi oleh ISIS. Pengeboman 3 yang berlaku. Pengeboman pertama berlaku pengeboman masjid masa orang solat Jumaat. 50 lebih rasa mati di Kunduz. Lepas tu the next Jumaat di Kandahar pula mereka bom. Juga masjid Syiah pun ramai mati, beratus-ratus cedera. Sebelum pada tu, yang sebelum masjid tadi, berlaku pengeboman di masjid di Kabul yang upacara penguburan mak kepada Zabiullah Mujahid. So yang ni semua didalangi oleh ISIS-K. Itulah ancaman yang ada sekarang. So kalau nak mengatakan selamat sebenarnya, saya terkekal dengan pandangan saya lah. Untuk mengatakan selamat tidak ada ni, tak boleh. Dia memang ada elemen ancaman tu. Ada lagi insiden bom, ada lagi ni. Tetapi apa yang kita dapat buat kesimpulan je, masa saya duduk sana, saya memang tengok Taliban cuba dengan sedaya upaya untuk menjaga keselamatan dan sedaya upaya untuk memberikan gambaran bahawasanya keadaan di Kabul, di Afghanistan sekarang adalah stabil. Tetapi dunia masih lagi skeptikal. Kalau Haji tanya saya rasa selamat ke tak kat sana? Saya rasa selamat. Saya kalau saya rasa selamat. Tetapi adalah menjadi nature kita sebagai rakyat Malaysia
untuk tak pernah tengok, kalau jalan sikit tengok ada orang ada AK-47. Ada orang pegang semua. 5 minit, 10 minit ada kereta lalu dengan semua sekali kan. Kita rasa pelik lah. Tetapi di akhirnya yang menjadi ancaman tu siapa? Yang macam saya sebut tadi lah, Daesh, ISIS tadi. Dan juga mungkin kuasa-kuasa lain yang mungkin nak sabotase, kita tak tahu. Tapi daripada segi faktanya je, sebelum 15 Ogos, di zaman yang sebelum ni, dikatakan 200, 300, malah hingga 500 insiden termasuk pengumuman berlaku setiap hari. Ya, setiap hari. Ada. Ketika Amerika setiap hari ketika Amerika ada. Tetapi sekarang tidak lagi. Tidak begitu. Tetapi yang kita tengok dalam 2-3 minggu kebelakang lepas pada kita interview tadi, 2 minggu lepas tu, memang saya tengok bom setiap hari Jumaat je ada orang kena bom dekat masjid. Tapi yang kita persoalkan sekarang kan, dia seolah-olah sesuatu yang direncanakan. Kenapa saya cakap begitu? Yang dibom adalah masjid Syiah. Seolah-olah nak menggambarkan perpecahan di antara mazhab. Sedangkan itulah masalah utama perbezaan di antara, orang kata apa? Puak-puak, kabilah-kabilah, Sobiah, semua benda sekali yang dulu. Dia cuba digambarkan begitu. Saya nampak mungkin ini suatu benda yang di luar, mungkin daripada perancangan yang ada motif-motif tertentu untuk menunjukkan kepada dunia bahawasanya sekarang akan orang Afghanistan, Taliban sendiri tak boleh nak mengintah, dan mungkin itu antaranya. Tapi hanya masa lah boleh menentukan apa sebenarnya nak jadi. Itulah peluang pekerjaan. Masa saya pergi dulu, lelaki kebanyakan terpaksa berkumpul dan berlonggok di pasar tengah Kabul dengan harapan ada orang panggil bekerja. Saya tinggal di sebuah rumah seorang tua yang ada 4 anak lelaki dewasa yang dia orang keluar hari-hari itulah tunggu kat pasar kalau panggil kerja. Waktu saya pergi tu pekerjaan memang sangat terhad. Tuan pergi lagilah tengah perang. Macam mana peluang pekerjaan? Peluang pekerjaan sekarang teruk. Saya boleh cakap macam tu je. Dia orang sebenarnya perkataan yang patut saya guna adalah mereka berada dalam krisis ekonomi yang amat teruk. Saya jumpa seorang nama dia Kharga nama dia. Mungkin betul tak betul, tapi saya nak beritahu ada seorang yang kerja dia adalah porter, dia mengangkut barang. Tuan-tuan tahu, sahabat Garsi tahu tak berapa banyak upah dia? Satu guni 50 kg yang dia angkat tu, upah dia 3-4 rupi, 3-4 Afghani. 4 rupi. Dia malah dia tidak 10 Afghani pun. 5 Afghani. Maknanya 20 sen. 3-4 rupi, maknanya 20 sen. 50 kilo. Dia akak 50 kilo satu guninya tu dia dapat 20 sen, 30 sen. Dan dia bagi tahu kepada saya interview dia. Kenapa saya interview dia adalah yang tukang angkat barang-barang yang rakyat Malaysia sumbang melalui emisi kecemasan GPM dan IBM untuk dibagi kepada rakyat Afghanistan kat sini yang memerlukan masa ketika tu. Saya tanya dia cakap upah dia 3-5 rupi, which is dalam 15 sen ke 20 sen, 50 kg, 25 kg beras, 50 kg tepung tu. Itu upah dia. Dan dia cakap sebelum ni dia boleh dapat dalam seminggu 300 400 kerja, 300-400 Afghani seminggu. 100 Afghani tadi berapa? RM45. Bukan. RM4.50. RM5 lah kata. RM5 kita kata. RM20. RM20. Sebelum ni dia boleh dapat RM20 seminggu. Sekarang separuh daripada tu. Yang sebelum pada yang berlaku krisis ekonomi sekarang ni, sekarang adalah separuh pada tu. Dia nak dapat RM10 pun susah seminggu. RM10 ni saudara-saudari sahabat garasi kita ada RM10. Ni 100 ni baru RM4.50. RM4.50. Tak ada. Dia tak ada duit 200. Sedua kali ni. Ini mata wang paling kecil lah. Paling 10. Kecil itu 10 Afghani. Jadi kalau dia kena angkat 3 guni barang ber-50 kilo, baru dapat upah banyak ni. Dan sekeping ni kata Tuan Syed baru boleh beli sebuku roti. Berarti dia kena angkat... Bukan sebuku je, sekeping. Sekeping roti. Sekeping. Dia kena angkat 3 gundi berat dia 50 kilo. 2 ke 3 guni baru dapat beli sekeping roti. Baru dapat beli sekeping roti. Itu nisbah yang mudah untuk kita nisbah yang mudah untuk kita tengok. Allah. And kita boleh cakap, saya cakap tadi kan, sebelum pada krisis ekonomi, sahabat yang kerja kita sebagai mengangkut barang ni, dia boleh dapat RM20 seminggu. Sekarang dia nak dapat RM10 pun susah. And malah sahabat garasi semua, dia minta dengan saya salah satu daripada bekas kacang yang kita nak bagi tu je. Dia minta dengan saya. Dia tak boleh cakap bahasa kita. Ya. Dia minta dengan saya. Dia minta dengan saya yang barang tu dia nak bagi pada family dia. Saya tak ajarlah. Tak mahal pun barang tu semua. Nak bagi dia. Tapi nak cerita dia minta dengan saya. Dia yang tukang mengangkat tu minta. Laparnya orang kat sana. Tu keadaan sekarang dan teruknya keadaan sekarang.
Itu adalah orang yang susah, orang yang memang berada di paras kemiskinan. Ji, mengikut statistik, saya kena sebut sikit. 70-80% daripada warga Afghanistan hidup di bawah paras kemiskinan yang amat teruk, iaitu $2 sehari, RM8 sehari. Dan angka ni dijangka lebih tinggi selepas ni. Sebab dah ramai yang bekerja dengan kerajaan dah tak dapat gaji. Ya, 4 bulan tak dapat gaji. 4 bulan tak ada gaji, dah masuk dalam kelompok. Kalau dulu dia orang M40, dia mungkin middle M40 kita lah, dia dah jadi B40, B60, B80, tak tahulah B apa semua yang tak semua sekali. Itulah yang berlaku sekarang. And then yang lebih menyedihkan apabila dikatakan ikut statistik 3.2 juta kanak-kanak berumur di bawah 5 tahun akan berdepan dengan malnutrisi akut. Malnutrisi akut ni mungkin bahasa ni kan. Malnutrisi bahasa mudah dia kebulu. Kebulu yang amat sangat. Macam Afrika yang nampak tu. 3.2 juta akan berdepan dengan keadaan tu. Dan diburukkan lagi je dengan musim sejuk. Itu yang kita Tuan-tuan nampak nombor akaun. Nombor akaun tu tuan-tuan chip in terus dia pergi kepada Muslim Volunteers Muslim Volunteer Malaysia. Muslim Volunteer Malaysia. Jadi Muslim Volunteer akan urus duit tu untuk hantar bekalan makanan. Manakala benda-benda yang saudara lihat ni, saya akan offer untuk saudara log untuk membolehkan dananya diberi kepada Tuan Syed untuk Tuan Syed bergerak lagi. Sebab dia dah beritahu tadi dia dalam masa terdekat ketiga ni dia berhajat untuk kembali ke Afghanistan membuat laporan mengenai Afghanistan di musim sejuk, atau dia nak pergi ke Yaman kerana ke Yaman juga dilanda kebuluran yang teruk, atau dia nak kembali ke Palestin untuk melaporkan kembali Palestin selepas perang Ramadan tu, ataupun dia akan pergi ke Syria kerana Syria juga dilanda musim sejuk. Saya pernah stream dengan saudara memberitahu bahawa salah satu daripada visual yang tak dapat saya lihat, yang tak sanggup saya lihat adalah mati keras, di mana orang mati kerana berada dalam kemah pelarian yang tak cukup baju tebal. Ditemui mati, besok semua dah keras. Jadi tahun ni akan datang cuaca ekstrim. Pasal kita tahu getaran musim tu kita tahu kalau kata barat mendapat cuaca panas yang ekstrim, cuaca sejuk ekstrim, seluruh dunia akan ekstrim. Kita pun dijangka tengkujuh yang ekstrim. Jadi tuan-tuan tunggu, sebab saya akan apa saja yang ada atas meja ni akan tuan-tuan boleh beli untuk mendanai Tuan Syed. Yang saudara chip in pergi ke MVM. Yang ni saudara log dapat barang-barang yang Tuan Syed dapat daripada Afghanistan ni, semua dia nak bagi. Yang ni dia bagi pada saya. Saya cerita. Nanti cerita dulu. Saya cerita dulu. Nanti standby tau dengan log barang ni apa semua untuk mendanainya. Saya akan buka, dan yang paling tinggi saya akan buka adalah keflah dia panggil. Kefia. Sebab saya baru nak belajar. Ataupun maflah. Boleh juga. Yang ditandatangani oleh pemimpin Hamas, pemimpin nombor 1 Hamas, Ismail Haniyeh. Jadi keflah tu, saya sebut satu harga, siapa tawar RM1 lebih tinggi, dia terus dapat. First lot consider sold. Yang ni nanti pun saya sebut satu harga, siapa tambah je RM1, dia dapat dulu. Senang Okey, ready. Dengar cerita dulu. Okey, nak cerita ni dulu ke Haji nak terpulang. Terpulang. Okey, sebagai tanda terima kasih saya lah. Di sana kalau kita tengok dekat di Kabul ni, kita boleh tengok banyak di tengah-tengah jalan, tepi-tepi jalan, orang yang menjual apa saja yang ada kaitan dengan Emiria Islam Afghanistan, kerajaan semasa sekarang, kerajaan interim sekarang. Antara yang dijual adalah bendera Afghanistan sekarang, yang mana dunia belum iktiraf, tapi itulah bendera di Afghanistan sekarang. Saya sebenarnya ambil risiko. Tapi adalah menjadi nature saya sebagai seorang wartawan untuk risiko ni adalah calculated risk. Yang bermakna memiliki, tak semestinya kita sympathizer ke apa, tapi kita nak menunjukkan kebenaran, benda tu di tangan. Tu beza dia. Maka saya mendapatkan itu hari kedua terakhir sebelum saya terbang keluar daripada Afghanistan ke Kabul ke Iran. Dalam perjalanan keluar tu, selepas buat PCR test, dekat tengah jalan tu ada orang yang memegang bendera. Dia jual ada gambar tu tak? Ada gambar gambar pak cik tu. Ada gambar yang dia duduk di jalan jual bendera. Saya boleh tunjuk kat sini, ada kat sini juga kalau nak ni. Dia duduk je tepi jalan. Orang muda. Ni. Ni. Nampak tak? Saya share yang saudara, sedih gambar dia. Inilah cara mereka hidup mencari rezeki sekarang. Tapi saya tak pasti siapa yang akan beli. Tuan Syed adalah yang beli, orang luar yang datang. tak ada. Tapi tak ramai orang luar yang akan datang dalam keadaan Afghanistan consider lockdown darurat ni. Dia Tuan Syed beli daripada dia. Nanti barang tu tuan-tuan boleh. Nanti saya cerita je. Cerita dulu. Jadi ni bendera yang ada putih yang ada kalimah syahadah ni.
adalah bendera kerajaan Emirat Islam Afghanistan sekarang. Kalau kita pergi di banyak tempat di negara dia, di premis-premisnya, kita boleh tengok kebanyakan daripada mereka dia orang letak dua bendera. Bendera yang dulu yang ada 3 color tu, hijau, merah dengan 3 color tu, dan kat sebelah dia letak juga bendera yang ni, which is bendera kerajaan Emirat Islam Afghanistan sekarang, which is Taliban punya bendera, sebelah-sebelah. Tapi ini saya dapatkan, memang sebenarnya niat saya masa saya dapatkan tu adalah untuk saya nak menunjukkan inilah yang kat sana lah. Tapi ini saya bawa balik, ini bukan untuk dijual. Ini saya bawa balik sekeping ni, saya nak live kat sini, memang saya nak bagi kat Haji. Jadi ini bukan untuk inilah, memang saya bagi kat Haji je. So ini adalah sebagai tanda terima kasih saya bukan kepada Haji saja, tapi kepada sahabat-sahabat di garasi yang memberi ruang, bukan kepada saya, tetapi memberi ruang kepada semua warga Afghanistan yang sekarang berdepan dengan krisis. Dan saya ada sekeping lagi yang dihadiahkan oleh seseorang. Saya tak nak beritahu siapa. Saya tak tahu pun. Tadi Haji cakap Special Force, tapi saya tak tahu bukan Special Force ke apa. Bukan pun. Saya tak tahu. Tapi dibagi oleh seseorang. Yang ni saya, sebab dia tak ada, untuk saya mungkin dia tidak ada, saya rasa saya berkongsi. So yang ni saya bagi pada Haji untuk dilelongkan. Saya tak tahu badge apa benda, patch apa. Tapi dia kalau kita tengok itulah yang ni untuk, dan kalau macam mana nak cakap, saya tak erti aja kalau nak cakap pasal nak ni, tapi saya nak bagi tahu itulah yang saya bawa daripada sana. Macam saya bila saya pergi di kemerdekaan Kosovo, yang saya pakai sekarang dengan penuh bangga, tak adalah baju yang saya pakai penuh bangga, adalah saya memiliki 3 patch daripada 3 unit komando Kosovo yang berjuang sebelum merdeka hinggalah pada hari merdeka. Saya pergi bulan Februari, saya tak dapat beli. Tapi dalam pembarisan, kerana saya je media luar yang datang, yang lain media tempatan, tak ada orang peduli Kosovo nak merdeka. Jadi saya minta pada pegawai dia kata, tariklah di mana-mana bawa orang yang kamu nak. Jadi saya tarik satu dekat komando darat, saya tarik satu dekat dia punya polis, dan saya tarik satu pada tentera dia. Saya simpan, yang saya selalu pakai pada t-shirt saya. Yang ni saya tak boleh ambil lah. Pasal Tuan Syed kata dia nak minta saudara lock untuk simpan. Saudara main patches ni, ini patches rare. Tapi bukan teroris. Bukan teroris. Bukan patches teroris. Ini bukan tentang Daesh ataupun Daulah Islamiah. Tak ada. Saudara boleh lock nanti. Kerana patches ni adalah patches yang datang dalam cutting Amerika. Berarti ada unit khas dalam tentera Afghanistan di bawah pemerintahan Amerika yang pakai benda ni. Sebab tu dia pakai, apa cengek-cengek ni? Tahu apa? Velcro. Velcro. Nanti saudara boleh lock. Saya dalam hati nak ambil, bayarlah kat Tuan Syed lock tepi, pasal saya tahu kata. Tapi saya tak tahu je. Tapi saya tak tahu tu unit apa, tapi saya diberi. Saya tak tahu. Diberi oleh orang sana kepada saya. Saya tanya dia ni apa. Jangan risau. Saya tak tahu. Tak ada barang-barang teroris dibawa di sini. Saya faham. Saya tak tahu. Cuma yang ini pasal dia hadiah dan dia tak bagi saya jual. Tuan Syed cerita sikit pasal cerita tentang bendera, bagaimana kita nak faham sejarah bendera ni. Sebab takut saudara duk ingat orang bawa bendera ni semua teroris. Tuan Syed ada sejarah dia tentang Emirat Islam Afghanistan kalau tengok kat bawah ni kan. Tapi kalau tanpa perkataan ni, kalau kita tengok betul, saya kena cerita benda ni supaya orang kita tahu. Orang faham fakta dia. Sebenarnya bendera putih yang latarnya ada kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sebenarnya bukan bendera Taliban. Dia adalah bendera orang Islam, dipanggil Al-Liwa. So saudara, Al-Liwa. Boleh Google sebenarnya. Dan ada satu lagi panji yang berwarna hitam yang ada kalimah syahadah. Tu Ar-Rayyan, tak silap saya. Ar-Rayyan ke Ar-Rayyan. Kena Google je. Boleh Google sekarang. Ada 2 perbezaan tu. Tetapi itulah dalam naratif 20 tahun lepas dia dianggap begitu dan dianggap sebagai bendera Taliban. Taliban dikata begitu. Tapi saya tak nak bercakap soal tu. Cuma saya nak bagi tahu kalimah la ilaha illallah bukan kalimah Taliban. Itu je. Dari satu sudut. Taliban lah. Tapi yang akhirnya bendera yang kita tengok sekarang memang tulis Emirat Arab Afghanistan dalam dia punya ni. Bawah ni. Emirat Islam Afghanistan kat bawah tu. Dia dah jadi bendera kerajaan Taliban atau kerajaan semasa di Afghanistan sekarang lah. So kita untuk, saya selalu ditanya, sebelum ni pun ditanya, adakah Taliban ni pengganas? Ni pengganas ke macam mana? Kalau kita tengok naratif barat 20 tahun lepas, kita kata pengganas lah. Tapi masalah yang kita kata pengganas tu adalah kerajaan semasa di Afghanistan. So maknanya semua kerajaan ataupun rakyat dia semua sekali menunggu pengganas lah kalau macam tu. Ia satu benda yang tak logik. Samalah seperti mana berlaku di dalam Palestin. Kalau kita tengok yang menjadi kerajaan di Gaza sekarang adalah
Hamas adalah disenaraikan sebagai organisasi penganas oleh kuasa-kuasa besar termasuk walaupun dia menang pilihan raya. Walaupun dia menang pilihan raya dengan demokrasi. Tapi itulah masalahnya, kita nak tengok perspektif mana. So sebagai seorang wartawan, bila kita berada di situ, dia adalah kerajaan. Tapi sama ada soal yang dia dilabelkan oleh bagian itu soal geopolitik, soal politik, soal pandangan dunia lah. Kalau dunia melihat begitu, itu pandangan dunia lah. Tapi pandangan rakyat dia mungkin berbeza, pandangan orang lain mungkin berbeza, pandangan sebagai seorang wartawan, kita berdua wartawan mungkin berbeza, pandangan sahabat-sahabat Garasi mungkin berbeza. Di akhirnya cari sumber berita sekarang di ujung jari je. Tuan Syed, kita mengambil berapa lama untuk buang naratif Inggeris yang mengatakan Mak Kilau penderhaka. Datuk Bahaman penderhaka, Tok Janggut penderhaka, semua benda yang melawan British adalah penderhaka. Hinggalah datang satu naratif baru, orang Melayu menyadari inilah pahlawan bangsa. Ya, tuan-tuan fahamlah bagaimana orang putih menulis sejarah. Sejarah tidak ditulis untuk menipu hingga hari ini, sejarah juga ditulis untuk menipu kita. Hinggalah sekarang barulah orang membaca Mak Kilau sebagai pahlawan. Datuk Bahaman, barulah orang cari Datuk Mahathir Lela. Barulah orang cari Datuk Sagor. Dulu mereka semua digambarkan oleh Inggeris sebagai penderhaka. Jadi naratifnya mudah saudara baca. Dia bukan naratif baru. Kolonial datang dalam bentuk apa pun, sesiapa yang menentang mereka akan digambarkan sebagai penjahat. Tuan Syed, saya nak tanya satu kat Tuan Syed. Satu yang saya suka tentang orang Afghanistan, walaupun mereka tidaklah berpendidikan tinggi, tetapi saya suka tentang meraihkan tamu. Kita cerita supaya tuan-tuan dapat rasa. Betul. Saya berbanding orang Arab, berbanding orang Turki, saya lebih suka cara orang Afgan meraihkan tetamu. Orang Iran lembut. Tapi Iran adalah sebuah negara bertamadun. Jadi lain league dia. Tapi saya suka orang Afghanistan. Betul. Saya suka terutama bagaimana mereka menghargai tamu. Tuan-tuan cerita sikit jumpa orang Afghanistan, kebaikan dia. Selalu orang baik. Orang Afgan kat sana tembak, sehingga kita tak tahu tentang orang Afghanistan dia lemah lembut, baik. Okey, pertama sekali, di setiap rumah orang Afghanistan di sana, rumah dia orang akan ada satu ruang bilik yang dipanggil sebagai guest room untuk tetamu. Selalunya dia berada di depan dan mereka selalunya duduk di atas cushion. Samalah macam orang Arab lah, dia ada rumah. So di sana, saya secara peribadinya 2 minggu pertama duduk di sana, saya duduk di hotel bersama dengan tim. Apabila saya detach daripada tim, sepatutnya saya balik awal. Tapi pada ketika saya nak balik awal tu, semua flight ke Pakistan grounded. Tak boleh keluar. So bila tak keluar, tim dah bergerak ke Mazar-i Sharif dan tim juga bergerak ke Herat. Saya masih ada di Kabul. Takkan saya nak duduk dalam hotel dengan berhabis duit orang? Tak boleh. So saya buat keputusan untuk keluar daripada hotel. Sebab duit tu adalah dana yang dibagi kepada MVM tu, adalah amanah orang untuk menolong, bukan untuk saya hidup suka-suka, duduk ikut suka, tempat mahal apa semua kan. Saya ambil keputusan untuk keluar. Duduk bersama dengan, bukan di hotel, tetapi di sebuah guest room, di sebuah bangunan NGO yang tak kena cas atau apa pun. Dan mereka melayan saya sebagai seorang tetamu, sehingga kan setiap benda yang saya nak beli, kalau yang nak bayar ke apa pun, dia tak bagi. Kalau saya keluar nak beli buah anggur pun dia tak bagi. Dia macam tu. Lepas tu bila kita jadi tetamu ni, saya diajar bahasa Dari. Sebab dia orang banyak, dia ada 2 bahasa utama kat sana, Pashto dengan Dari. Saya dapat buat kesimpulan satu. Afghanistan punya orang ni Mehrabon As. Dia dah belajar seminggu. Mehrabon As ni maknanya baik hati, kind. Sebab tu saya belajar satu perkataan, Afghanistan Redha Saram. Itu bahasa Dari. Maksud dia saya sayang Afghanistan. Dan sepanjang berada dengan dia orang, Afghanistan Redha Saram. Bila dia jumpa, dia Dari ni lebih kurang bahasa Parsi. Citwa Resti maksud dia apa khabar. So kita akan jawab Kobasham. Khabar baik. Kalau tak baik, Komnisham. Me saya ataupun man. Tu awak. Nomoma Azwan. Nama saya Azwan. Nomoma Zainal. Kalau saya tanya Cimikwari, maksud dia nak makan apa? Nak makan apa? Maka Haji Zainal kata kalau dia nak minum air teh, chai, Haji Zainal akan cakap chai minusyum. Saya nak minum air teh. Oh, lebih kurang chai minusyum. Chai minusyum tu nak minum, saya nak minum teh. Kalau makan, dia soalan yang sama. Cemikuri nak makan apa? Soalan yang sama. Cemikuri tu merujuk kepada nak makan atau nak minum apa. Saya boleh cakap
Ni rojak depan kita ni, rojak mekorom. Ataupun saya boleh cakap moh mekorom, nak makan ayam. Mohi mekorom, nak makan ikan. Gosh mekorom, nak makan daging. Anor mekorom, nak makan buah delima. Kila mekorom, nak makan pisang. Saya duduk seminggu dengan dia orang. Itu adalah hospitality dia orang untuk ajar saya bercakap. Faham tak? Dalam masa seminggu. Ya samba, cha samba, du samba, se samba. Pain Syamba, Khamis, Jumaat. Dia bermula hari dia sebut adalah daripada hari Sabtu dan berakhir dengan Jumaat. Itu adalah sebenarnya courtesy orang dia untuk bercakap dengan kita dan ajar kita. Itu adalah dia punya hospitality orang sana. Sebab tu saya rasa dia orang baik. Kita tak kenal dia orang. Saya ada beberapa nama yang nak sebut sini. Antara yang saya nak sebut, sahabat yang saya anggap sahabat kat sana, nama dia Mudassir. Muda lagi. Umur 24 tahun. Nak 24 ke 23 nak keluar daripada Afghanistan. Sebab apa? Dia kata tak ada future. Saya nasihat kat dia, Mudassir, you can speak English, you study hard, you preserve your country, apa semua sekali, you boleh jadi macam-macam kat sini. Dan saya jumpa juga generasi yang lebih lama, Rahmatullah nama dia. Dia dah 20 tahun duduk di Pakistan, balik ke Afghanistan untuk membela balik bangsa dia. Saya jumpa juga dengan ada seorang tu yang dua abang dia doktor duduk di Turki. Panggil dia untuk jadi doktor di Turki, dia tak nak, dia duduk di sini. Tapi orang yang nak keluar Afghanistan, sebahagian rakyat Afghanistan nak keluar itu adalah benar, betul. Sebab mereka menganggap Afghanistan tak ada masa depan di bawah Taliban. Betul. Saya pergi ke kedutaan Iran masa saya nak keluar, seminggu juga urusan. 5 hari baru dapat urus settle lah. Sebenarnya kita tak perlu buat visa. Tapi saya buat juga untuk memudahkan urusan. 3-4 hari baru dapat visa, baru dapat tiket. Masa tu seorang wartawan, kawan saya, wartawan Iran bagi tahu keluar daripada keluar daripada Afghanistan ni, bukan ke Pakistan je, ke Iran pun ada. So masa dekat berurusan di kedutaan Iran tu je, itu yang saya nampak ramai betul orang nak keluar. Orang dia yang nak keluar. Tapi yang kebanyakan nak keluar ni, saya bila sembang dengan dia boleh cakap bahasa Inggeris. Orang yang memang dah ada pendidikan begitu. Yang ni. Lepas tu yang kawan saya yang saya cakap tadi, wartawan Iran tu, dia cakap dia pergi ke Tokam border antara Pakistan dengan Afghanistan. Dia cakap beratus-ratus orang nak keluar setiap hari. Tapi ada yang boleh keluar, ada yang tak boleh keluar. Keluar pun sikit. Itu realiti. Memang betul. Ramai orang besar yang nak keluar. Tapi ada juga realiti lain yang tak dilaporkan. Ada sebahagian lagi besar daripada jumlah tu yang nak stay untuk negara dia. Cerita pada negara dia yang nak stay. Yang memilih untuk berada di dalam negara dia. Macam yang saya cakap tu lah, yang balik. Macam yang tengok harapan. Tapi di masa yang sama kita kena sedar. Tanpa bantuan dunia, Afghanistan akan jatuh. Tanpa campur tangan, tanpa bantuan daripada negara-negara Islam, yang mana kita tengok banyak persidangan dekat Moskow, semalam dekat Iran. Kalau tanpa dunia tolong, saya tak rasa Taliban boleh perintah negara dia dengan keadaan duit yang tak ada. Sebab rakyat dia sekarang, kalau kita tengok, memang dia orang masih boleh beli roti kan dengan 10 Afghan ni kan. Satu masa nanti kalau orang lapar semua dah tak beli, macam mana? Itu yang kita takut. Itu yang kita semua kena cuba bantu. Itu yang MVM cuba buat, GPM buat, dan banyak lagi NGO, IRM yang garasi tolong sebelum ni, Mercy Malaysia yang akan pergi nanti, dan ada Yayasan Amal, Pertubuhan Harum Malaysia, banyak yang akan pergi selepas ni, Muslim Care semua ni. Ini semua saluran-saluran yang sahabat-sahabat garasi semua boleh bantu warga Afghanistan sekarang. Saya bercakap ni bukan suara saya. Saya bercakap on behalf of suara yang diorang yang tak boleh bercakap. Saya bercakap bahasa Melayu. Bahasa Malaysia yang semua rakyat Malaysia faham. Saya tak bercakap bahasa Dari. Saya tak cakap Afghanistan the boss. Afghanistan cantik. Tak. Tapi saya cakap Afghanistan cantik dan baik. Sebab saya tahu yang tengok sekarang saudara-saudara adalah yang boleh bantu. Saya dengan Haji adalah orang media. Kami cuma Haji bos saya kulilah. Saya memang beza dia adalah saya bergerak sendiri dan cuba untuk dalam apa ruang yang ada untuk cuba bantu melalui peluang saya. Melalui bekerja dengan mana saja ruang yang ada, yang mana saja NGO perlukan, saya akan pergi. To the extent of kalau pergi sendiri pun. Begitu je. Untuk cuba bantu rakyat Afghanistan sekarang. Tuan-tuan, yang mana tuan-tuan yang nak chip in ke MVM, saya akan mula melelong wang ni untuk saudara. Yang lelong wang ni saudara kena bayar ke garasi. Okey, dan garasi akan bagi kepada Tuan Syed untuk memudahkan dia bergerak
ke destinasi 3 yang sekarang dia dalam plan. Tapi saya harap dia dapat kembali ke Afghanistan. Saya pun berharap begitu juga. Tapi saya nak beritahu pada sahabat-sahabat garasi. Saya kurang tahan sejuk. Tapi kemungkinan besar untuk pergi dalam musim sejuk tu adalah agak rendah. Tetapi kalau itu juga yang ditakdirkan oleh ilahi untuk ada ruang untuk pergi dan mungkin ada NGO yang akan bersama nanti ataupun pergi dengan sendiri, maka akan sampailah ke sana. Kalau tidak di sana pun memang saya akan pergi ke tempat-tempat konflik untuk bercerita dan menceritakan kebenaran balik kepada Malaysia, insya-Allah. Riza, ada orang minat tak nak lock duit ni? Okey, ada minat kalau tak lock, kita lock je lah. Okey. Nilai dia 45 sen, tuan-tuan. Tapi tak kalah nak suruh saya jual RM1. Okay, jangan beli kerana macam kat pasar karat pula, lawan-lawan value. Ini nilai dia adalah untuk membantu meraih dana bagi perjalanan Tuan Syed dalam masa terdekat ni. Kerana saya dah beritahu pada saudara, kalau di barat, di bawah klausa mereka akan pergi kepada kawasan-kawasan pertempatan ataupun buat fundraising. Ya, saya ingat yang 10 ni saya nak simpan kot. Nak simpan? Nak simpan sebab saya nak cerita nanti. Yang tak ada stok dah? Saya ingat yang ni. Okey, yang ni yang 3 ni yang 2 tu saja. 2 ni saja. Okey. Ini 100. Tak ada banyak keping tu yang ni saya ada sekeping ya. Okey, ni ada sekeping. So kalau yang ni boleh kot. Boleh lah. Okey. Itu sekeping roti. Sekeping roti. Yang tu RM4.5 kalau nilai. Ini sekeping roti. 90 sen. Ini 20 Afghani 90 sen. 90 sen lebih kurang. Saya offer saja satu harga, saudara yang first lot dengan lebih RM1 dapat. Okey? 100 saya nak jual. Siapa offer 100 RM1 dia dapat ni. Ini bernilai 20 Afghani. 20 Afghani ataupun RM20. RM20. Tapi dekat sini dia tulis 20 Afghani, orang tempatan sana sebut rupi lah daripada pengaruh Asia Selatan. Disebabkan India juga menyebut rupi. Nanti kita akan ada orang suruh sign ni. Boleh sign, tak ada masalah pasal bukan sign saya je, sign Haji sekali. Garasi TV pun ada dia. Takkanlah tuan-tuan nak pergi beli bawa penatang ni 90 sen. Tapi kita beli kerana value. Ada orang ni Bukhari Hamzah dah lock 20 Bukhari Hamzah, anda mendapat duit ni dengan harga Bukhari bukan sebelum pada tu ada orang. Siapa dapat ni dah? Naik ke hadapan nama apa? Sebutin. Bukhari Hamzah. Dia lock dengan harga 20 Afghan. Yalah, harga yang dia lock. Dia tak bagi harga. Okey. Saya buka tadi berapa? 100. Jadi anggap 100 RM1. Setuju Bukhari Awak lock. Okey, settle. Saya akan naikkan lagi yang paling bersejarah yang ni akan mahal ni makin bersejarah. Saya naikkan 100 Afghani bersamaan dengan RM4.5 ke? Berapa tu 100. RM4.5. Bersamaan dengan RM4.5. Ini saya buka dengan harga RM200. Siapa lock 200 RM1 dia dapat. Dekat. Okey. Tuan-tuan, besok jangan pergi beli barang dengan duit ni tau. Sebab dia nilai dia RM4.5 je. Tapi cantik lah. Okey, RM200. RM200 RM1 dapat. First lot consider sold. Saya nak cepat ni sebab kita ada banyak barang lagi kita nak naik ni. Settle. Zulfli Nazli, lock, settle. Ini paling bersejarah. Ini paling bersejarah. Tuan Syed pun ada satu je. Saya pun tak nak minta saya lagi. Inilah wang yang digunakan 30 tahun lepas. 30 tahun lepas. Ke 40 tahun lepas lah sebab ini mata wang ketika Rusia menjajah Afghanistan. Masa Civil War tu. Civil War tu pun. Sama ada selepas sebab dia orang bagi tahu 30 tahun lepas pada saya. Okey, maksudnya saya cerita sejarah sikit boleh je? Boleh. Duit ni saya offer sambil tu siapa nak lock yang ni RM500 sebab ini adalah duit pada era komunis, berarti dia masuk 79 dia keluar 89. Civil War sampai 1962. Itu eranya. Okey, Tuan Syed cerita, siapa nak lock yang ni, saya buka 500 RM1 dapat. Ini adalah mata wang pada era yang menjadi sejarah penting untuk kita merujuk bagaimana bermulanya krisis peperangan Afghanistan yang panjang. Ini wang yang dikeluarkan pada zaman Rusia. Okay, saya kena cerita sikit. Lock dah? Okey, ada orang lock. Ada orang lock dah? Tak apa, cerita lah. Kepada, siapa saya nak sebut nama dia? Tiramisu. Muhammad Tiramisu, saya kena beritahu sedikit sejarah wang ni. Wang ni saya dapat percuma. Diberi oleh apabila saya membeli sekeping. Saya adalah seorang peminat lukisan. Ke mana negara konflik saya pergi je, Afrika, Somalia, apa semua benda, lukisan. Saya akan cari lukisan sebab itu nilai budaya dia. So dekat rumah saya memang saya memang peminat lukisan. Tak ada jin sana Tak ada jin tak ada. Jin. Jadi saya beli lukisan ni.
So tuan punya ni nama dia Farhad. So dia hadiahkan saya beberapa keping duit lama. Yang ni dia beritahu antaranya adalah yang ni. Yang mana sebenarnya saya nak berkongsi cerita. Haji syorkan kepada saya untuk mendanai sebahagian daripada kos yang mungkin saya nak pergi nanti. Haji minta untuk bidder. So inilah yang dapat. Ini digunakan menurut Farhad ni 30 tahun ke atas. Maksud dia di zaman Civil War ataupun di zaman Soviet. Dan duit ni memang dah tak diguna pun di Malaysia. Dah tak ada di jalanan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok berbeza antara duit lama dengan duit baru ni size duit, dia. Ni kita tengok duit ni dua duit yang berbeza kan. Ini 100 sekarang baru lagi. Dan ini tiramisu adalah duit lama. Dan saya terima kasih kepada saudara tiramisu. Sebenarnya saya tak jangka pun yang sebenarnya saya terima kasih kepada Haji yang Garasi TV. Saya tak jangka pun yang sahabat-sahabat Garasi adalah saya dah cakap tadi. Jangan susah Tuan Syed. Datang sini bawa je barang. Tuan Syed nak pergi mana pun atas nama agama ni, Tuan Syed akan dapat duit daripada rakan-rakan Garasi. Dan saya sebenarnya merasa agak pelik sikit sebab sebelum pada Jun 2021 saya adalah seorang wartawan sepenuh masa. Maka setiap perjalanan saya adalah didanai oleh organisasi saya bekerja dan ada allowance semua sekali, sehinggalah Afghanistan itu saya sendiri dan saya disokong oleh sahabat sebenarnya berada di sana. Dan pengalaman yang saya cerita ni bersama dengan tim dan sebahagiannya oleh kerana saya dengan MVM, maka MVM yang mendanai. Tapi harus diingat, yang mendanai MVM atau GPM atau mana-mana NGO adalah duit saudara-saudari sekian yang diamanahkan kepada kami untuk disampaikan kepada warga Afghanistan ataupun mana-mana saudara kita yang ada di negara-negara lain. Saya sebenarnya amat terima kasih kepada saudara Tiramisu dan lagi dua saudara yang membida tu. Bukhari dan siapa lagi? Bukhari dan juga siapa seorang lagi? Tiramisu, Bukhari, siapa lagi seorang Amin? Dan Zuflin, ada tiga ni. Cuma saya tak dapat bagi ni sebab saya ada sekeping roti ni. Dia nak sebab saya nak tunjuk. Dia jadi talk nanti orang panggil dia. Saya boleh tunjuk pada semua orang. Dan terima kasih. Saya tak tahu cakap apa. Okey, kita naikkan yang ni patches. Ni gila ramai orang akan rebut ni. Tak apa. Kalau harap tuan-tuan tak lock lah ni. Supaya saya boleh collect, dia letak di sebelah saya punya komando Kosovo. Pasal ini adalah unit elite Afghanistan. Haji, kalau tak gini. Sahabat Garasi, saya menghormati Haji ZRA bukan sebagai seorang pemilik ZRA. Beliau adalah orang yang saya hormati dalam bidang kewartawanan. Saya tarik balik niat saya hadiahkan pada Haji. Haji. Tak Haji. Nanti chef pergi lagi, saya boleh beli untuk saya. Chef pergi lagi. Tak, ini tak ada beli, ini dia bagi je. Oh, nanti boleh cari. Banyak. Tak ada ni. Tak ada. Kau jumpa pula. Tak dapat. Okey. Ini siapa nak lock, saya buka dengan harga RM300, lock RM300 saudara akan dapat patches ni. Untuk menambahkan lagi pendanaan ni. Kalau saudara tak lock je, saya akan ambil, saya bayar pada Tuan Syed. Sebab saya tahu kata patches ni adalah barang yang tak payah tak carilah. Dia pun tak berani jamin kat saya ada satu lagi. Tapi saya tahu rezeki saya akan datang. Hilang yang ini mungkin datang lebih baik. Siapa nak lock yang ni, patches Afghanistan pasukan komando elit dia ni. Dia pakai ni. Saya tak tahu itu komando elit ke apa, saya tak tahu. Tapi orang bagi. Okay. Komando elit sana adalah 313 Badri, bukan yang ni. Yang ni dibagi pada saya oleh seseorang, saya tak tahu ini patches apa. Patches dibuat ke, tertera ke, yang di resign ke tak apa. Tapi daripada sana. Rahim Haji Mazlan. Selesai. Okey, Rahim Haji Mazlan. Yang ni saya tak boleh lah. Pasal ni saya memang dia bagi saya dan saya tak nak bagi tuan-tuan lah. Pasal ini adalah bendera kalimah yang saya memang, kerana saya memilih secara peribadi menyokong kerajaan Taliban hari ini, maka saya ingin menyimpan satu bendera yang ada di kerajaan Taliban kerana saya tak boleh pergi, tak boleh beli. Jadi Tuan Syed dah beli, ni saya tak akan bagi sebab saya akan simpan. Saya rasa, minta maaf sahabat-sahabat semua dengan semua kru-kru yang ada dekat belakang ni, saya rasa pelik sangat sekarang. Ini tak pernah terjadi dalam sejarah hidup saya sebagai seorang wartawan untuk begini. Betul je. Saya memang... Oh, berbun. Ya Allah, saya tak rasa... Dan ini yang paling dicari pasal ini adalah Ismail Haniyeh. Seperti mana tuan-tuan pun tahu bahawa Garasi sentiasa menyokong perjuangan rakyat Afghanistan, rakyat Palestin. Tak kira mereka datang daripada bendera parti Fatah, ataupun mereka datang daripada bendera parti Hamas. Ini Hamas yang saudara selalu tengok bertempur, yang kata Brigade Al-Qassam tu. Inilah yang ditandatangani sendiri oleh Ismail Haniyeh.
Okey, muffler ni dihadiahkan sendiri oleh Ismail Haniah kepada Tuan Syed. Tuan Syed 2010. simpan 2010. Jadi dia simpan. Hari ni dia teringat nak bawa, sebenarnya dia tak tahu pun kata akan ada sale. Dia kata nak buat cabutan bertuah. Saya kata bukan bertuah ni, ini benda Jadi yang simpan sepatutnya untuk diberi pada anda supaya nanti anda boleh beli kenang-kenangan dan anda tahu wang ini anda beli, wang yang dana yang anda beli Tuan Syed gunakan untuk perjalanan demi agama. Ini sign Ismail Haniah. Okey. Ini sama ya, saya tak mau bida panjang-panjang. Saya sebut satu harga saudara lock saudara dapat. Saya pun tak mau tekan saudara. Siapa nak lock yang ni lock dengan harga 600. 600 RM1 dia akan dapat. Saya buka dengan harga 600. Siapa lock dulu 600 RM1 dia akan dapat. Ini kain dia bukan kain biasa tuan-tuan. Sebab dia dijadikan kain kerajaan, maka tenunannya di atas kain yang lebih tebal. Selalu kita beli Kevlar tu, Kevlar lembut. Ini Kevlar tebal. Lepas tu saudara boleh tengok. Ni dia macam apa kita panggil ni? Apa kita panggil ni? Sashiko. Dia macam sashiko tu. Dia bukan tenun biasa, dia sashiko. Siapa beli? Okey, Muhammad Tiramisu membidanya dengan harga RM601. Selesai, okey. Habis dah tak ada barang yang unik. Cuma lepas ni saya akan naikkan kolektor peribadi Tuan Syed. Dia peminat Star Wars. Tapi dia bagi tahu dekat saya, bang, sejak berumur ni bang, saya tak minat lagi nak simpan. Dan dia ada banyak collection yang dia kata daripada 20 tahun, 25 tahun yang adalah vintage pun dia dah simpan. Tapi dia keluarkan ini biasa-biasa. Sebab dia kata nak buat cabutan bertuah. Saya kata apa bertuah? Kita lah keadaan susah Tuan Syed nak berjuang demi agama ni. Kita bagilah orang tu bagi tuah, dia dapat benda ni. Tuan Syed dapat tuah, dapatlah dana untuk Tuan Syed bergerak dan melaksanakan misi Tuan Syed. Okay, ini saya buka dengan harga 200. Siapa lock RM201 dia dapat. Saya tunjuk barangnya. Aku tak tahu Star Wars tuan-tuan sebab saya datang zaman Pink Panther aja. Kalau Pink Panther, Tomcat, kartu-kartu di bawah Hanna-Barbera saya tahu. Ni 200, siapa lock RM201 yang pertama dia akan dapat. Ni apa ni? Apa benda ni aku cakap tu? Apa benda tu? Demo main barang di situ tak? Baik. Awak tu kena barang ni. Allah. Saya rasa pelik tu saja saya tak reti tu. Yang ni sebenarnya saya beli di ni 3-4 tahun lepas kot. Ini adalah Rogue One. So siapa peminat Star Wars tahulah Rogue One keluar tahun bila. Saya tengok kat belakang je senang. Dekat belakang kalau kita tengok dia dikeluarkan pada tahun 2016, 5 tahun lepas. 5 tahun lepas. Harga dia mungkin saya tak kalau masa saya sebut kan. Harga dia 5 tahun lepas dalam RM50 lebih kurang. 50 lebih RM60 macam sebab dia dua. 50-60 macam tu lah. Jadi saya sebenarnya niat saya lain, tapi Haji kata Haji suruh lelo. So itulah. Ada tak awak ambil RM201? Nanti anda akan dapat masking tape di belakang. Saya dan ni akan sign. Terima kasih kerana menyokong misi kewartawanan ke bumi Islam. Kita sign lebih kurang macam tu note dia. Ada orang lock dah? Lee Hammer dapat. Saya harap Lee Hammer adalah pemimpin Star Wars. May the Force be with you, Brother Lee. Okey. Yang ni Kylo Ren. Ini adalah kalau dalam filem dia cerita, saya sebut lock dulu. Ini 200. Siapa lock RM201 dia dapat. Ini adalah Kylo Ren di Disney. Ini lebih kurang kalau tak silap saya dalam 2015, 6 tahun lepas. Harga lebih kurang sama tadi yang saya beli. Tetapi ini adalah Kylo Ren. Peminat Star Wars tahu dia ni siapa. Dia adalah antagonis watak jahat utama. Jahat ni? Jahat. Kalau zaman dulu, yang zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 dulu, saga yang sebelumnya adalah Darth Vader. Tapi ini adalah Kylo Ren. Siapa yang minat Star Wars tahu ni. Saya sayang ni, saya ada satu je. Tapi saya lepaskan hari ini. InsyaAllah akan saya gunakan sebaik-baiknya untuk buat kerja-kerja kewartawanan saya secara bebas tu nanti insyaAllah. Ada unlock tak ni 200? Kylo Ren. Kylo Ren. Aku tak tahu tuan. Muhammad Jamaluddin lock Kylo Ren. Tanda nanti salah post. Ya Allah, murahkan rezeki garasi ni. Okey, ini yang ketiga. Yang ni apa tu aku tak tahu benda ni. Okey, yang ni sebenarnya saya dah simpan lama. Dia tak mahal. Ini siapa yang minat Star Wars, tapi dia tak macam tadi. Dia tak articulate seboleh ni. Ini lama je. And saya tak ingat harga dia, mungkin dalam 340 tu. Dan ini tahun bila dia selalu ada kat belakang je.
2009. Lagi mahal lah ni. 2009. Saya buka dengan harga RM300, siapa lock RM301 dia dapat. Sebab ni barang 2009, yang tadi 2015. RM301, first lock consider sold. Bagi meraih dana kewatawanan bebas Islam ni, saudara boleh raih sekarang ni, last. Yang besar tu dia bagi saya, jadi saya tak jadi nak jual lah. Ini saya bagi pada garasi. Kawai simpan, buat kenangan-kenangan kat garasi. Nanti saya akan cari cara, mungkin kita masuk atas kertas A4 agar lagi cantik. Jadi saudara simpan, saya akan buat note sikit, saya akan sign dengan Tuan Syed sebagai tanda saudara membelinya pada projek meraih dana kewatawanan perjalanan Tuan Syed ni. Dah ada di dalam lock. Okey, kita tunggu siapa yang nak lock tu. Itu adalah barang yang terakhir untuk hari ni. Jika boleh tutup je. Kalau tutup, yang ni saya nak bagi boleh tak? Nak bagi. Dah buka lock lah, tunggu siapa yang bagi RM301. Dia banyak barang. Sebab siapa lock RM301 nak bagi kepada yang bertuah yang dengar kita bercakap tadi. Tak apa, kita bagi benda lain. Yang risau. Bagi benda lain. Banyak benda tu dia bagi resep dia. Mineral ni dia orang nak. Sebab kita dia menjadi saksi percakapan. Sebab tak ada orang ambil RM301. Allah. Tak apa, sampai tu Tuan Syed cerita. Saya sambung balik sebab kita ada benda penting nak di-share dengan Tuan Syed. Tuan Syed nak cerita kat saya cerita dengan Tuan Syed. Yep. Masa Tuan Syed pergi, kebiasaannya, satu keluarga makan berapa kali? Okey, kita makan 3 hari sekali. Kita di Malaysia. Kita di Malaysia makan nasi berat 3 kali sehari. 3 kali nasi lemak kita makan pagi, tengah hari kita makan nasi, lepas tu makan malam kita makan. Okey, semasa saya duduk, seminggu terakhir saya duduk dengan warga rakyat Afghanistan sendiri, saya duduk ramai-ramai. Dia orang memang makan selalu jemaah. Makan nasi, kalau dalam bahasa dia kan, kau beli palau mekhoron. Saya nak makan nasi palau. Nasi yang macam biryani tu, yang ada lauk kambing atau ayam di dalam tu. Maka dia nasi. Itulah nasi, tu nasi. Oh, macam nasi biryani. Nasi biryani. Tetapi semasa saya duduk dengan dia orang, yang saya duduk dengan orang kat sana sendiri, dia orang tak makan nasi. Ada hari yang tak makan nasi. Tapi most of the time dia akan makan roti. Sebab roti harga dia adalah 10 Afghani. Kita dekat hotel, kita memang akan makan nasi. Tapi yang tim yang saya duduk tu, orang sana dia makan pagi roti cicah dengan keju, cheese. Lepas tu saya ingat malam pun tengah hari saya tak ada, saya keluar, saya tak tahu dia makan apa. Tapi yang malam pun makan roti cicah dengan kuah kacang, cicah dengan tomato yang dijadikan pecicah. Tomato banyak kat sana kan. So roti itulah yang banyak yang dia makan. Ini dah ada ni. Itu dah. Ridwan Nasir, awak lock, aku tak tahu apa binatang tu. Cuma aku itu Warcraft. Cuma dia 2009, lepas tu belilah atas nama membantu perjuangan agama. Itu jadi kenang-kenangan barangnya tu. Niat tu yang mahal malam ni. Okey. Barang tu simpan buat kenang-kenangan. InsyaAllah dalam tempoh-tempoh terdekat Tuan Syed nak datang. Saya kata Tuan Syed, dia kata dia dah tak nak simpan dah barang-barang ni. Sebab dulu masa dia muda, dia memang peminat Star Wars. Saya terbawa datang sini. Kita buat, lepas tu nanti kita tanda tangan sebagai tanda anda telah menyumbang. Saya nak tanya lagi Tuan Syed. Ada nampak ciri-ciri dah kurang makan? Keadaan sana kurang, kita tak boleh kata kebuluran kot barangkali. Tapi ciri-ciri kekurangan makanan dah ada? Ada orang susuk tubuh, jumpa kanak-kanak saiznya kecil. Saya ada bercakap benar. Saya tak nampak yang susuk tubuh, tapi saya nampak banyak mengemis. Saya tak nampak susuk tubuh, saya nampak banyak mengemis. Saya beritahu, di minggu pertama kami GPM dengan MBM ada mengedarkan makanan food pack segera untuk 1,000 orang yang duduk di satu tempat kem pelarian dalaman di taman di tengah-tengah kota Kabul. Nama tempat tu adalah Sharena. Pak tu taman lah. Dia selalunya kalau kita tengok dekat di dalam liputan-liputan berita antarabangsa yang dia orang duduk ambil gambar tu, pelarian dalaman kebanyakannya kat situ. Dan ada satu lagi tempat di Kabul juga yang ada kemah-kemah yang orang duduk. Saya rasa saya ada bagi gambar. Saya ada bagi gambar kepada garasi yang menunjukkan kemah, dia orang duduk di dalam kemah. Satu family dalam kemah mungkin 5-6 orang, mungkin lebih pada tu pun ada. Jadi soalan Haji kata dia makan macam mana tu? Dia tak ada masak gitu. Tak. Dia orang makan memang atas ihsan orang. Dia orang makan kalau anak-anak dia orang ataupun dia orang sendiri yang dapat kutip sedekah. Itu yang ada di ni.
Itu yang gambar Syekh hantar food tu. Yang gambar MVM, JPM hantar makanan tu. Tapi harus diingat kat sini, kepada sahabat-sahabat garasi semua, saya menyeru kepada semua untuk apa saja yang kita boleh bantu, hatta RM10 sekalipun, salurkanlah kepada badan-badan NGO. Dalam untuk malam ni saya bersama dengan MVM, maka MVM. Tetapi ada banyak lagi, GPM. Pergi saja ke Facebook dia. Mercy Malaysia, MRA, IRM, Muslim Care Malaysia, NGO Harum yang akan pergi bulan 11 nanti. Banyak lagi NGO akan pergi. Mereka ni semua memang akan menumpukan pertama sekali, Haji, Disaster Relief Aid, food pack, makan. Sebab yang paling utama sekali adalah makanan. Yang kedua, sebab musim sejuk, maka bantuan musim sejuk, selimut tebal, mungkin gasolin ke apa untuk pemanas, alat pemanas dan juga mungkin benda-benda lain. Dan yang ketiga, yang ni yang banyak orang tak tahu lagi. Sebenarnya keadaan sektor kesihatan dah teruk. Lebih daripada 2,300 fasiliti kesihatan, klinik, hospital yang memang pun dah berdepan masalah dan ada yang dah tutup. 25,000 kaki tangan doktor apa semua benda sekali tu yang dah ada diberhenti kerja dan separuh dah di lay off. Termasuk 7,500 wanita. Ini angka ini diberikan oleh AIMA, Afghanistan Islamic Medical Association, masa kami ada kat sana. Jadi bagi saya sebagai seorang wartawan, seperti mana Haji, orang media, nak salur kepada siapa, salur je. Salur je kepada mana-mana NGO Malaysia yang ada. Dan kita percaya yang mana NGO yang akan pergi nanti memang NGO yang benar. Sebab saudara-saudari, sahabat Rasi kena tahu nak pergi Afghanistan bukan macam pergi ke Kemboja ataupun mungkin pergi ke Bangladesh. Tidak. Orang yang pergi itu sebenarnya berdepan dengan dua keadaan. Pertama, dia dah risikokan nyawa dia. Sebab mungkin tak balik. Mungkin tak balik. Saya sendiri pun sebenarnya masa meeting pertama nak pergi misi kecemasan ni, kami diminta untuk tulis surat wasiat. Dan soalan yang ditanya, saya ingat lagi ketua misi pada ketika tu, Major Azlan, Major Besara Azlan bagi tahu, jika ditakdirkan kami ni meninggal di sana, soalan dia apa? Nak tanam di mana? Di dalam wasiat kena tulis benda tu. Itu yang masa meeting pertama. Tapi saya secara pribadi, saya cakap pasal diri saya, 5 anggota ahli tim ni saya tak pasti dia orang buat atau wasiat. Saya tak buat. Sebab sebagai seorang wartawan kita tak boleh mati. Kita tak boleh mati. We cannot be fallen heroes. For journalists, if you are fallen heroes, you make mistake, miscalculated, then you are not supposed to be there. That's why selepas berpisah ni saya boleh keluar sendiri. Saya keluar sendiri. Saya uruskan sendiri untuk keluar ke Iran. Sampai di Iran saya ingat saya boleh cocok duit. Rupanya di Iran kena sanction, nak keluar duit pun tak boleh. Ya, Iran juga di sanction di Amerika. Sanction juga. Tuan Syed bagi tahu, semua kad kredit tak boleh dipakai selagi bank tersebut link dengan semua international bank Amerika. Sebab Iran telah pun itu Iran sanction. Afghanistan pun sanction. Sama. Jadi kalau keluar Pakistan boleh lagi. Jadi buat pilihan yang betul dari segi mendapatkan bahan berita, tapi salah dari segi mendapat kemudahan kewangan. Tapi Allah mudahkan jalan. Yalah, tapi Allah mudahkan. Allah mudahkan apa? Allah mudahkan hadirkan kepada saya seorang sahabat bernama Behnam yang menolong saya, bagi saya maklumat. Dia kata, you tak boleh keluar ikut Pakistan. Dia kata ada 2 jalan lagi, pergi ke Mashhad, pergi ke Tehran. Tim saya pun dapat tahu lepas pada tu yang mereka balik seminggu lebih lewat pada saya pun keluar ke Mashhad dulu, baru balik pergi ke Dubai, baru balik ke Malaysia. Saya pergi ke Tehran, daripada Tehran saya keluar sekejap sebab saya ada sahabat kat sana. Dan baru saya balik melalui Doha balik ke ni. Tapi apa saya nak bagi tahu kat sana adalah nak keluar masa saya pergi di bank Azizi Bank. Azizi Bank nama bank di Afghanistan saya nak keluarkan duit. Dia seminggu boleh keluar $200 je. Tak kisah kita ada duit banyak mana sekalipun, $200 je boleh keluar. You kaya macam mana, $200 je boleh keluar. Saya nak keluarkan, saya keluarkan kad saya. Saya ada kredit kad, saya ada Mastercard dengan Visa. Tak boleh guna semua. Lepas tu saya disuruh pergi ke AIB, Afghanistan International Bank. Kita pergi dengan sahabat saya Mudasir pergi sana, kad tak laku, tak boleh keluar juga. Masa tu mujurlah ada duit emergency yang memang kita sebagai contingency plan NGO, masa tu MVM memang ada dengan saya dan duit tu cukup untuk saya keluar pergi ke Iran. Maka saya uruskan semua. Pagi juga naik turun ke kedutaan untuk selesaikan benda, kena interview dengan orang kedutaan semua sekali, kenapa kamu sini, kenapa kamu nak keluar semua sekali. Masuk dalam kedutaan tu tengok satu jalan keluar, satu jalan masuk, 3 layer checkpoint. Semua ni saya akan tulis dalam buku. InsyaAllah saya berjanji kat sini, sekiranya buku tu siap, prakatanya akan ditulis oleh Haji Zainal. Atas rasa hormat saya dan terima kasih saya kepada platform Garasi.
prakata dia akan ditulis oleh Haji Zainal. Dan buku tu akan dilancarkan di sini. Amin. Rabbil alamin. Itu janji saya, insya-Allah. Penbit balik. Oh. Orang tu dia bank in tapi dia nak apa tu nak minta orang lain buat bit. Oh, dia bank in duit dah? Dah. Oh, okey. Allahu Akbar. Apa je? Muhammad Tiramisu dia bank in, dia dah bayar. Okey. Tapi dia suruh buat lagi sekali supaya lebih banyak orang menderma. Okey. Terima Sebab kasih dia dah dapat Tiramisu. barang, sebab Muhammad Tiramisu dia dapat 2 barang. So Oh, dia bayar dua-dua barang, satu dia nak simpan, satu dia nak bagi pada orang lain. Nama tiramisu ni macam nama makanan. Tiramisu. Tiramisu kan? Kek tiramisu. Saya doakan saudara dan seluruh keluarga saudara tak putus makan dan dimurahkan rezeki sampai bila-bila. Saya terima. Oh, okey. Tiramisu dia tadi bidding 200 tapi dia bayar 500. Allah Sekarang dia minta dibida sekali lagi untuk orang lain berminat sebab dia dah dapat ni kan. Dia dapat syur kan? Dia dapat syur. So saya bid sekali lagi dengan harga 200, siapa bayar 200 RM1 dia punya. Okey, terima kasih kepada Muhammad Tiramisu kerana anda bayar 500 iaitu ada jauh lebih tinggi daripada harga bidaan dan anda memulangkannya untuk dibida sekali lagi oleh mereka yang berminat untuk mengumpul wang sebab dia dah dapat maflah. Jadi dia rasa ramai orang nak kumpul barang, ada orang bidding tapi tertinggal. Okey, bid semula dengan harga 200, yang pertama bayar RM201 akan mendapat wang bernilai RM4.50 Malaysia. RM4.50 lah, 100 Afghani atau 100 rupi. First lot consider sold. Okey, saya tinggal dulu sebab saya nak timbul soalan, nanti ada je orang bida benda tu. Boleh minta nama semua yang pembida saya nak sebut. Kenapa boleh? Nanti admin akan bagi. Nanti admin. Ridwan Nasir. Admin turun hantar senarai nama, nanti Tuan Syed nak baca doa untuk dia. Nak sebut nama terima kasih. Dia ini pengalaman pertama tuan-tuan. Kita dah selalu buat kerja amal. Tuan Syed dia baru jumpa community garasi. Dia terkejut. Sebab tadi dia tanya saya berapa ringgit boleh jual. Saya kata tu biarlah saya jual. Saya setuju aja saya jual. Cuma yang ni tak boleh lah pasal ini antara sesuatu yang kecintaan saya. Bukan saya suka, saya cinta sebab saya memang personally. Haji, saya antara sebab saya pergi adalah untuk memahami makna di sebalik bendera tu. Tetapi makna tu sahabat garasi semua yang saya sebenarnya amat sebab pada malam ni sebab saya seorang wartawan 17 tahun. Saya dah pergi 35 negara, semua tempat perang. Saya tidak expect langsung yang sahabat-sahabat garasi selepas jadi begini. Saya tak tahu nak cakap apa. Tuan Syed tenang. Sebab itu saya kata jangan risau. Kalau kita nak saja nama agama, nak saja atas kebaikan agama, kebaikan apa semua, Tuan Syed datang sini je. Kita sentiasa ada penyokong yang akan menyokong pertama ini benda baru tuan-tuan. Pada zaman saya muda, kita tak boleh buat benda ni. Kewartawanan yang disokong oleh rakyat. Di mana rakyat yang mendanai wartawan. Kerana rakyat mahu wartawan tersebut menyiarkan sesuatu yang rakyat mahukan. Dulu kita didana oleh pemegang modal. Pemegang modal kadang-kadang kita balik, story kena drop, perkataan kena buang, gambar kena sensor. Kalau di tempat lain tu, patches tu tak boleh share. Oh, ganaslah semua sekarang. Jangan share yang ni. Nanti KDN cari. Kalau KDN cari takkanlah tak boleh jawab dekat KDN. Benda ni bendera. Yang bos-bos editor jadi gabra macam burung puyuh. Kenapa? Jawab takkanlah benda ni tak boleh pakai. Refer pada majlis fatwa, pada ulama. Teroris ke benda ni? Jadi tak. Macam saya faham. Saya tak ada masalah. Tapi editor ni kadang-kadang dia tak faham. Last sekali yang buang kalimah la ilaha illallah sebagai kalimah pengganti pun editor Islam je. Dia masalah. Jadi saya tak mau cerita masalah lama-lama ni. Tuan Syed datang untuk bergerakkan perkara baru. Dia mahu menjadi wartawan yang tidak berinstitusi dan kemudian dia pergi keluar dan menulis ataupun dia stream dengan garasi lepas dia berada di mana-mana negara yang dia pergi atas dana yang anda bagi. Ini senarai nama. Untuk Tuan Syed tahu yang terlibat barang malam ni. Jadi Tuan Syed nak ramai yang nak chip in untuk Tuan Syed personally. Tak apa, nanti Tuan Syed datang lagi. Sebab saya kali pertama jumpa Tuan Syed ni, dia datang tadi pun kita tak bincang sangat benda-benda chip in. Dia cuma kata dia nak pergi. So saya teringat 1001 Days in Kabul yang ditulis oleh seorang wanita daripada Ireland. Saudara boleh cari buku ni di Amazon. 1001 Day ataupun 1001 hari di Kabul, ditulis oleh wartawan daripada Ireland. Jadi dia pergi tu Lelong balik. Rahim Mazlan. Rahim Mazlan. Dia nak lelong balik.
Dia dah bank in, dia bayar, lepas tu dia suruh lelong lagi sekali supaya orang lain yang minat patches dapat. Boleh saya minta nama semua? Ya tu. Ni nama ni tu, nama belada. Cuma ramai yang nak chip in atas akaun Tuan Syed tak. Malah ni buat dulu untuk MBM, jangan risau. Buat untuk MBM. Nanti Tuan Syed akan datang balik. Saya rasa keutamaan dia adalah untuk menyalurkan terus kepada warga sana, hantar kepada MBM. Anggaplah itu semua adalah sama je sebab saya pun bersama dengan MBM dan mereka akan ni. Ni dah bukan nama-nama yang nama-nama tunggu patches ni. Tunggu patches ni. Okey, saya buka sekali lagi patch ni. Saya bagi tahu kepada saudara. Tadi saya buka berapa? 300 kan? 300. Siapa lock 300 RM1 saudara akan dapat patches ni. Saya jamin tiada benda dengan Daesh dan tiada benda dengan Al-Qaeda. Dia adalah bersangkutan dengan tentera Afghanistan. Okey? Itu pun tak pasti je. Itu pun saya tak pasti, tapi diberi oleh seseorang. Ini. Tapi dia ada begini, saya tak tahu ini unit mana ataupun dibuat saja-saja. Untuk saya unit gila. Saya tak tahu. Duk pakai patches mereka ya. Tak tahu. Tak tahu unit mana, tak tahu. Abdul Wahab Jaafar dah lock. Okey, ini adalah milik Abdul Wahab Jaafar. Tolong ingat nama-nama semua Nanti yang Jaafar lock bagi dekat Dolah lock bagi dekat Milah dah dapat juga si Bedah sekali. Bedah tak terlibat. Okey. Settle. Nama akan naik jumlah tuan-tuan buat dulu, jangan risau. Saya tahu tuan-tuan bersemangat untuk menyokong Tuan Syed. Tuan Syed akan datang balik sebab dia nak bawa lagi barang-barang dia yang dia simpan. Dia kata sekarang dia tak nak simpan lagi sebab minatnya lebih terarah untuk buat kewartawanan mandiri Islam ni. Itu Tuan Syed, senarai orang yang telah membantu Tuan Syed malam ni. Okey, so saya sebut yang mana? Sebut semua dia. Terima kasih dah. Okey. Terima kasih dalam bahasa Pastu apa? Dalam bahasa Dori. Ya Allah. Tasyakur sama ada dari atau Pashto, dua-dua. Tasyakur. Baik. Tasyakur. Dia orang nak buat je. Okey, saudara bank in letakkan nama Tuan Syed. Kadang-kadang tak boleh nak larang Tuan Syed. Sebab dia orang macam selamat, dia orang banyak dipengaruhi oleh watak selamat. Saya rasa macam ya Allah. Sebab ramai dah terpengaruh dengan selamat, jadi dia tak dengar kata-kata moderator ni. Jadi dia orang nak bank in dekat garasi letak nama Tuan Syed. Nanti kita akan bayar ke Tuan Syed. Yang mana dia maksudnya dia dah chip in dua. Dia dah chip in ke MVM, dia dah chip in ke Tuan Syed sekali. Jangan risau, dia akan chip in dua-dua ni. Jadi kalau dia orang nak, kita tak larang. Sebab kadang-kadang dalam dulu lama. Sekarang saya ada sebab yang kukuh untuk siapkan buku tu untuk semua orang. Jual tak cepat. Untuk sahabat-sahabat garasi. Tapi Haji kena janji tu. Perkataan Haji kena tulis. InsyaAllah. Kamu tulis. Dah dilancarkan di sini. Afghanistan lah kita tak tulis. Kita sayang. Malah kalau boleh, kalau sahabat semua setuju, satu bab di dalam tu bukan prakata, mungkin Haji pun ada kat situ dalam. Saya dah ada bab satu kalau tuan-tuan nak. Boleh. Sebab Haji pernah ada di sana. Tempat yang saya sebut, Nangarhar, Jalalabad, Logar, Mazar Sharif, Herat, Badakhshan, Bagram, Bamiyan, semua ni dalam kepala Haji. Apabila saya sebut soal Pashtun, saya sebut Tajik, saya sebut Hazara, saya sebut Uzbek, saya sebut Baluch, Aimak, suku-suku kaum kat sana, semua dalam kepala Haji. Saya hanya boleh bercakap selepas Soviet dan ke atas. Haji boleh bercakap 20-30 tahun sebelum tu. Jadi saya nak sebut nama. Terima kasih. Yang mana nak chip in ke akaun garasi, letak je nama Tuan Syed. Yang mana malam ni Tuan Syed boleh ucap terima kasih lah. Doa kepada Bukhari Hamzah, kepada Zuflin Nazli, Muhammad Tiramisu. Tiramisu ni saya akan ingat sampai bila-bila sebab dia senang ingat. Tapi saya ingat semua. Rahim Haji Mazlam, Muhammad Tiramisu lagi. Lee Hammer Legend, Muhammad Jamaluddin, Ridwan Nasir 2 kali nama kat sini. Dia lock 2 kali. Dan ada lagi nama ni Abdul Jaafar. Abdul Jaafar. Saya adalah seorang wartawan. Fundamental sebagai seorang wartawan, 17 tahun saya wartawan. Saya jadi wartawan apabila ayah saya tak dapat pergi belajar UK tahun 1978 untuk RM1,000 nak ambil translation course dalam bahasa Inggeris pada ketika itu. Dia nak pergi kursus yang ada kaitan dengan seni. Ayah saya yatim piatu. Saya jadi wartawan kerana dia. Dia dah meninggal dunia 3 bulan lepas kerana COVID. Dan COVID itu benar. Saya jadi wartawan sebab saya tak mahu ada di kalangan, saya tak pernah share ni tapi saya nak cerita sini. Saya rasa sahabat wajib deserve untuk tahu kerana saya jadi wartawan sebab saya nak
tak mahu ada suara yang tidak ada suara untuk bersuara. Bukan hanya di kalangan keluarga kita. Tolong keluarga dulu baru tolong orang lain. Di keluarga kita dan dalam konteks sekarang sebagai seorang wartawan dalam zon konflik bencana, memang saya pergi ke tempat zon-zon yang ada ni, termasuk di Afghanistan dan negara-negara lain. Saya dengan Haji ni orang media. Kami adalah wartawan dulu, Haji adalah wartawan dulu dan masih lagi dalam bidang media. Saya sendiri pun dah jadi seorang yang bebas lepas pada bulan 6 hari itu. Kita tak ada benda lain saya nak cerita. Kalau kita tengok bahawasanya benda tu tidak dibela, kita akan kena cerita. And buat pertama kalinya dalam karier saya rasa kita dah sampai ke satu tahap yang mana Haji sebut tadi. Di Amerika, di UK benda ni adalah biasa. Tapi di Malaysia ini adalah ini adalah kali pertama begini, dan saya merasa amat kedih dan kecil sekali berada di platform Garasi TV. Haji, saya betul-betul terima kasih. Sama-sama. Dan saya harus juga cakap sini kepada semua sekali sahabat-sahabat Garasi, teruskan menyokong semua saudara-saudara kita kat sana, warga besar kat sana. Saya rasa pelik apa yang saya rasa ni, saya tak boleh describe. Selalu saya tak begini. Kita wartawan ni kita boleh describe sesuatu benda, kita boleh cerita bau tu bau macam mana, rasa tu rasa macam mana. Tapi apa yang saya rasa sekarang adalah di luar daripada boleh saya nak cakap. Saya tahu masa dah cukup. Terima kasih banyak Haji. Teruskan bantu mana saja ruang yang ada, macam dalam saya daripada MBM, teruskan chip in untuk MBM, bantu MBM dan mana-mana NGO lain, GPM yang semua ada sekali. Teruskan, saya doakan Haji kat sini, moga Garasi TV dan tim Garasi dan semua sahabat-sahabat Garasi yang ada di belakang kamera tu, yang ada di mana-mana saja, dengan 3 benda. Pertama sekali, saya doakan tuan-tuan puan-puan sihat. Sihat tu adalah nikmat yang paling besar. Ada duit pun tak guna kalau tak sihat. Yang kedua, dimurahkan rezeki dalam apa keadaan sekalipun. Dan yang ketiga, diberikan keluarga yang ingat di akhirnya kita berada di dunia ni untuk apa. Kita boleh cari sendiri kenapa. Saya tinggalkan pada usia ni, memilih jalan ni, tinggalkan semua benda ni, sebab mencari kebenaran tu adalah benda yang semua orang kena cari. Dan nak mencerita kebenaran adalah juga tanggungjawab bukan semua, bukan kami je. Garasi TV adalah salah satu daripada medium yang amat sekarang memberi suara kepada Afghanistan. Terima kasih banyak Haji. Sama-sama. Saya betul-betul berterima kasih. Terima kasih banyak Haji. Saya tak tahu nak cakap apa sekalipun. Kepada semua sahabat Garasi, may the force be with you. Tasyakur, syukran. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak Haji. Terima kasih semua yang mengikuti sesi 90 minit bersama dengan Tuan Syed. Terima kasih pada yang log, terima kasih pada yang chip in. Yang chip in kepada Muslim Volunteers Malaysia, yang chip in kepada Garasi untuk Tuan Syed, sama macam kita chip in untuk basker semua tu. Semoga tuan-tuan semua dirahmati Allah. Saya harap majlis ni Allah pandang sebagai majlis ilmu. Allah redakan majlis ni dan dijadikan salah satu majlis yang sama indahnya seperti berada di taman-taman syurga, seperti yang mana Nabi SAW telah janjikan pada mereka berada majlis ilmu. Walaupun kita tak bercakap tentang halal haram, hukum, fiqah apa semua, tapi kita bercakap sesuatu yang paling penting, iaitu tentang kalimah syahadah kita, iaitu kita beriman dengan kalimah syahadah dan semua orang yang bersatu kalimah dengan kita adalah saudara kita. Di mana ni majlis ni adalah majlis ilmu kerana kita membantu umat Islam di Afghanistan yang dalam kelaparan. Dan kita membantunya ketika kita juga berada dalam keadaan kesusahan. Itu yang lebih mulia. Ya Allah Tuhanku, pandanglah majlis sebagai majlis mulia kerana kami dalam keadaan yang susah, kerana dilanda pelbagai bencana, tapi kami masih mempunyai sifat ihsan untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai saudara seagama. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.